Assalamualaikum, saya Zaidi Ismail, jurutera forensik kewangan anda. Kita berjumpa lagi dalam segmen kewangan. Tapi sebelum kita bermula, tolong pastikan anda klik butang share dan juga klik butang subscribe bagi mereka yang menonton video ni dalam YouTube. Bagi yang menonton video ni dalam Facebook, pastikan anda share dan like video ini. Terima kasih. Nak jawab soalan ni lebih khusus, kita kena buat kiraan lah. Okey, jangan tengok hanya interest Jangan tengok macam saya bayar 400, saya bayar 4%, loan baru 2.5%. Okey. Pertama sekali kena buat perbandingan aliran tunai, sebab yang kita bayar bukan interestnya. Yang kita bayar bulan-bulan ni ada duitnya. Maksud saya macam mana? Maksud saya interest dia interest dia 100% ke, 200% ke, berapa RM yang kita bayar sebulan? Sebab RM tu yang bagi kesan pada kita. Saya bagi saya contoh. Okay, katalah dia punya interest 100%. Tapi bayar sebulan RM200. Okey, bayar sebulan RM200. Okey. Kita ada lagi satu interest murah gila, 1% je. Tapi sebulan kita bayar RM1,000. So persoalan ni sekali, kalau kita pindah pergi ke yang 1%, berapa aliran tunai impact kita? Kalau saya akan kekal bayar 100% pun. Sebab saya bayar RM200. Berbanding dengan kalau saya pindah ke 1%, saya bayar mungkin RM1,000. Objektif saya adalah untuk menyelesaikan hutang tu, bukan objektif saya untuk tengok interest mana paling rendah. Okey, itu yang pertama. So kena buat kiraan 4% yang dikatakan ni dengan 2.9% ni, apa impact aliran tunai. Okey, contohnya selepas kita refinance, dulu sebelum refinance saya bayar sebulan RM500. Okey, sebab saya refinance, saya buat keluar duit, settlekan hutang-hutang saya. Bila pergi kepada loan yang baru 2.5%, daripada RM500 saya kena bayar RM700. Maknanya kenaikan dah jadi RM200. Biarpun interestnya rendah. Okey, so kita kena tengok perbandingan tersebut. Yang pertama. Kedua, kena kira aliran tunai. Kalau kita dapat selesaikan hutang dengan duit refinance ni, apa impact aliran tunai dia? Okey, dan dengan impact aliran tunai tersebut, adakah kita boleh berjaya menyelesaikan hutang rumah ni dengan lebih cepat? Maksud saya lebih kurang macam ni. Mula-mula interest kita 4%, bayar sebulan RM500. Sekarang kita refinance 2.5%, bayar sebulan RM700. Naik RM200. Sebab apa naik RM200? Sebab kita keluarkan equity daripada rumah. Katalah kita keluarkan RM100,000 dan kita lansaikan hutang kita. So kita lansaikan hutang kecil-kecil, hanya tinggal hutang rumah. Hutang kecil-kecil yang kita lansaikan, dulu kita bayar sebulan RM1,000. Sekarang dah tak ada RM1,000. Sebab kita dah lansaikan dia. Okay, kita jimat RM800, betul? Sebab dulu kita bayar rumah RM500. Sekarang kita bayar rumah RM700. So kita ada extra RM200. Dulu bayar hutang kecil-kecil RM1,000. Sekarang bila hutang kecil tu dah tak ada, maknanya jimat dah RM1,000. Tapi RM1,000 tolak RM200, ada tinggal baki RM800. Okey, sekarang RM800 ni, kita kena buat kiraan berapa lama yang diperlukan untuk kita menyelesaikan hutang rumah yang kita buat refinance tadi. Kalau dia punya jawapan lebih cepat daripada hutang rumah yang ada sekarang asal, dan jawapan saya teruskan. Okey, yang pertama. Lepas tu kita kena tengok yang kedua pula, berapa kos yang diperlukan untuk refinance. Sebab kita tak nak jimat RM200 atau kita tak nak jimat RM800, tapi kita kena keluar RM20,000 untuk refinance. Sebabkan kos refinance. Okey, so keluar RM20,000 untuk jimat RM800, tak berbaloi. So kena tengok pula apa impact aliran tunai dari segi kos. So semua ni kena kira. Dah kira baru kita dapat absolute numbers. Daripada absolute number tu baru kita tahu untung tak untung buat cara macam ni, rugi ke buat cara macam ni, ataupun sebaliknya. Okay, so itu kaedah dia. Okay, baru kita dapat jawapan. Okay, so Cik Pak A pula tanya, salam cikgu, salam warahmatullahi. Apakah disarankan untuk ambil iSinar kepada siapa-siapa yang masih lagi berkemampuan dan disimpan dalam akaun tabung haji atau lain-lain supaya sepadan, bukan niat untuk melabur? Boleh, tak ada masalah selagi duit tu selamat. Okey, dia jangan kita keluarkan duit iSinar ke, iBestari ke, iSepah ke, apa ke, tak kisahlah kan. Jangan kita ambil duit tu dah lebur. Itu yang kita tak nak. Kalau kita ambil duit tu, kita simpan duit elok, tempat tu selamat, ataupun kita laburkan dekat tempat yang selamat, yang kita tahu kita boleh uruskan dengan baik. Bukan kita ikut-ikut cakap orang, bukan kita masuk skim tak bukan-bukan. Itu tak jadi masalah. Okey, cuma kalau sebaiknya tempat yang kita letak tu, biarlah pulangannya lebih daripada apa yang KWSP bagi.
Okay, kalau KWSP bagi purata 4% ke 6% tahun, so duit yang kita keluarkan ni kalau kita simpan pun letaklah dekat simpanan yang boleh bagi net bersih lebih daripada 4 ke 6% tahun. Okay, bukan gross. Banyak pelaburan dekat luar sana dia tunjukkan angka-angka gross, dia tunjukkan angka-angka kasar, bukan angka-angka bersih. Okay, so dia tunjukkan macam oh ni boleh dapat 12% setahun, tapi dia tak tolak lagi cost dia punya fee, cost agent, cost maintenance, cost management, apa-apa macam-macam cost lain, tolak, rupa-rupanya tinggal 5.5% saja. Yang lebih itu cuma fee. So kita tak nak macam tu. Okay? So, kita nak bila kita laburkan satu duit kita atau simpan tempat yang selamat ni, pulangan tu kita dapat pulangan yang bersih. Terutama bersih selepas tolak zakat. Okay? So itu pandangan saya lah. Boleh, tak ada masalah. Okay, Cik Adam tanya pandangan tuan tentang private mandate pelaburan untuk kembangkan duit simpanan. Untuk pertanyaan macam soalan macam ni, nak masuk benda yang berisiko, saya lebih prefer duit modal yang dimasukkan tu di hedging terlebih dahulu. Jadi kalau kita hilang duit pelaburan kita, duit asal tu selamat dalam alat hedging kita. Okey, centera hedging kita tu simpan duit kita tu. So kita laburkan tu menggunakan duit orang lain lah. Dengan kata lain kita gunakan duit bank. So nak masuk private equity ke, nak masuk private mandate dan sebagainya, bagi saya tak ada masalah apa kalau kita boleh terima risiko tersebut. Jadi cara berkesan untuk mengelakkan duit kita bungkus lah lebih kata ataupun lebur, kita letakkan duit asal tu dalam hedging facility kita terlebih dahulu. Lepas tu baru kita labur. Okay? Kalau kita tak tahu nak menggunakan hedging facility, kita cuma ada duit katalah RM10,000 dan nak laburkan terus, tanya soalan ni pada diri sendiri. Kalau hari ni aku labur, besok aku hilang duit, malam tu boleh tidur dengan lenyak. So kalau jawapan ni ya, saya boleh tidur dengan lenyak, kalau duit tu hilang, boleh teruskan pelaburan. Tapi kalau rasa macam, kalau masuk duit ni, esok lusa kalau hilang macam tu, boleh jadi gila juga aku ni. Jadi duit tu janganlah dilaburkan mana-mana, lebih baik simpan kat tempat yang selamat. Sebab pelaburan ni diikut profil risiko kita. Kalau kita high risk taker, kita boleh terima risiko berkadar tinggi, tak ada masalah kan. Hilang RM1,000 pun senyum je, besok boleh cari RM1,000 lain-lain. So kalau kita punya profil macam tu, tak ada isu lah. Tapi kalau kita punya profil macam ini je lah duit yang aku ada, dan jawapan saya adalah hedging dulu. Kalau tak tahu macam mana hedging dulu, dan kita kena tengok berapa risiko boleh terima yang kita boleh lakukan. So kalau katalah ada RM100,000, risiko boleh terima kita cuma RM10,000, maknanya janganlah laburkan RM1,000, laburkan RM10,000. Kalau hilang pun duit RM10,000 atau lebur pun duit RM10,000 tu, kita masih boleh tidur dengan nyenyak pada malam harinya. Okay, itu pandangan saya lah.